Saya mohon ruang untuk apa benda ni? Yang Berhormat, Saya mohon ruang yang lain untuk duduk. Bagi Yang Berhormat Ibu Timur, saya berlaku adil. Saya akan bagi kiri dan kanan. Right? Yang Berhormat, saya mohon Finish off untuk your merayu kerana dengan jawabnya soalan betul atau tidak apa yang dinukilkan oleh saya jelas. Sekiranya jawapannya tak salah, maksudnya apa yang dia sampaikan adalah sangkaan buruk. Jadi di situlah saya berhenti kat sini. Saya mohon ruang untuk merayu kemudian. Terima kasih. Yang Berhormat. Itu yang dibetul. Yang Berhormat Speaker bagi Sebentar. Saya tak habis bercakap lagi dia ni. tak faham Islam itu yang betul. Bila orang terang dah jawab dah kemarin ni, dia masih lagi. Yang Berhormat yang lain tu duduklah. Point of order. Saya ada rekod 5 orang tu, amaran pertama. Adalah buku saya ni. Yang Berhormat Ibu Timur, saya persilakan sebagaimana saya nyatakan salinan keputusan saya boleh dapati dan apply peraturan 43 tu dan terus kepada yang berhormat yang di-Ketua Dewan Rakyat ya. Baik. Yang betul. Yang betul. Point of order. Point of order dulu. Ya. Dan apa yang disebut oleh Julustone dia Point kata order dulu. ya, Yang point of Berhormat. order 36. Yang Berhormat, yang poin minta tu yang belakang dulu tu yang Berhormat dulu. Okey. Tuan Dipertua, saya dan semua kita yang berada di Dewan kemarin telah mengikuti sesi percanggahan dan petikaman lidah berkaitan dengan sangkaan jahat dan sebagainya. Bila yang Dipertua mengambil masa yang panjang hari ini untuk membuat keputusan, sedangkan Seksyen 37-2 tu sudah pun memberi kuasa kepada Tuan Yang Dipertua untuk membuat tindakan. Maksud saya, apabila Yang Dipertua sudah mempunyai tanggapan bahawa ahli yang bangun itu bercadang untuk mengganggu ahli yang lain sedang berucap, waktu itu Tuan Yang Dipertua boleh memberhentikan ucapan itu supaya tidak berlarutan dan berpanjangan. Jadi saya harap untuk di masa akan datang, Tuan Yang Dipertua boleh mengawal keadaan dengan menggunakan 37-2 ini supaya tidak mengganggu majlis syurat kita. Berhormat, saya sebentar Bapak Bukan jumpa. Saya mengambil iktibar dan saya tahu 37.2 itu adalah senjata. Ya. Tapi saya memilih tidak menggunanya kerana yang betul mempunyai budi bicara. Saya tidak memilih perkara itu sebab apa yang dibangkitkan adalah isu sensitif. Saya tidak mahu membuat keputusan on the spot. Ia melibatkan agama dan sentimen di luar faham budi bicara. Ya. Yang Mat Julud, silakan Yang Mat. Last, lepas ni saya tidak layan lagi. Terima kasih kepada Yang Berhormat, boleh saya lepas bagi ni saya one tidak statement layan. saja. ruling yang dibuat oleh Yang Berhormat, saya telah beli laluan dulu pada Pekalan Cepa. Yang Speaker. Berhormat, duduk. dalam ruling yang dibuat tadi, saya mengamati apa yang dilaporkan oleh Yang Berhormat Speaker. Antara benda yang sama dibangkitkan oleh Ibu Timur bahawa saya tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan dia. Kalau kita rujuk balik kepada Hansard, saya dah sebut soalan dia, adakah dia menafsirkan salah. Saya kata salah. Saya bawa kata-kata tafsiran yang betul daripada kitab Fi Zilalil Quran. Ini ada dalam Hansard. Itu saya dah jawab. Yang Kemudian Berhormat, duduk. kerana tafsiran salah itulah. Yang Berhormat, Sikit lagi. Kemudian kalau dengan tafsiran salah itulah dia mengheret bahawa ketaatan kepada pemerintah itu adalah ketaatan yang mutlak, sama macam ketaatan kepada Allah dan Rasul. Baik. Itu yang membawa kepada tuduhan bahawa Presiden PAS marang bawa pahaman Khawarij. Yang Ini yang Berhormat, saya jelaskan. duduk. Jadi apa yang lagi saya tak jawab? Saya terima kasih Yang kepada Berhormat, speaker di duduk. atas ruling yang sangat Duduk. adil. Yang Berhormat, isunya adalah 36.2. Saya kena putuskan apa ada berlaku pelanggaran atau tidak, bukan isu-isu lain. Jadi pertimbangan saya adalah atas itu sahaja. Dan itu adalah bidang kuasa saya. Baik putus atau tidak, saya dokumen itu semua dah ada. Jadi cukup kita noktakan perkara itu. Baik. Di Yang Dipertua, boleh saya mohon kebenaran untuk membuat satu kenyataan. Yang Berhormat, Untuk perpaduan rakyat Malaysia, kita mestilah ikut apa yang telah diputuskan oleh
pertubuhan terbesar Islam di Indonesia, Yang Berhormat. iaitu Nahdlatul Ulama sejak tahun. Yang Berhormat, duduk. Saya maksud saya, jangan Yang guna Berhormat. perkataan kafir. Peraturan saya layan. Peraturan saya layan. Kalau benda lain, jangan. No, ya, tentang apa itu menyakitkan hati Yang ahli Berhormat, berubah yang lain, itu Saya dah peraturan kata tetap. nokta. Kalau peraturan yang berhormat bawa, bagi saya peraturan. Kalau tidak, duduk. Cukup. Sudah. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul DR31 2023 Rau Undang-Undang Perbekalan 2024 menyambung semula perbahasan atas masalah bahawa rau undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Di hadapan saya terdapat senarai seperti berikut. Saya mempersilakan Ketua Parti Yang Berhormat Bagan 20 minit. Boleh ya? Baik, terima kasih Yang Di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Di-Pertua kerana telah memberikan peluang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan Belanjawan 2024. Tapi sebelum ini saya nak mula dengan melahirkan perasaan gerun terhadap serangan udara ke atas sebuah hospital di Gaza. Semalam yang menyebabkan 500 pesakit dan orang awam Gaza maut. Kejadian menyayat hati ini melampaui batas kemanusiaan dan harus dikecam oleh semua tanpa kira kaum dan agama. Lebih 3,000 rakyat Gaza sudah terbunuh berbanding dengan 1,300 rakyat Israel. Rejim Israel tidak boleh elak daripada tanggungjawab ke atas serangan maut ke atas sebuah hospital yang harus menjadi tempat perlindungan awam yang bebas daripada kezaliman peperangan. Sekali lagi, genjatan senjata harus diadakan dengan segera. Tetapi kita tahu bahawa Israel ingin berbuat demikian selagi mendapat sokongan kuat daripada Amerika Syarikat dan ahli bersekutunya di Kesatuan Eropah. Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu nampaknya tidak bermaya langsung dalam menghalang pembunuhan besar-besaran atau genosid yang berlaku ini. Saya nasyurkan agar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang dihormati di peringkat antarabangsa mencadangkan kuasa besar lain seperti negara China dan Rusia untuk menganjurkan satu sidang kemuncak menuntut gencatan senjata dan menentang penibatan Amerika Syarikat dan ahli bersekutunya dalam kebelut ini. Oleh kerana Rusia terlibat dalam peperangan di Ukraine, mungkin negara China yang menyokong tuntutan Palestin untuk menubuhkan negara sendiri mereka lebih sesuai menjadi penganjur. Sekurang-kurangnya kehadiran sebilangan basah negara dalam sidang kemuncak ini akan memberikan petanda kepada Amerika Syarikat bahawa kali ini lain. Kali ini lain kerana Amerika Syarikat menentang satu dunia melihat pembunuhan beramai-ramai di Gaza. Berbalik kepada Muhammad Bagan minta pencerahan sikit. Sikit je. Setengah minit. nak sebut kafir mengkafir lagi. Tak ada. Tak payah sebut. Sebab memang dah jelas. Yang Berhormat. Macam Nampak ni, saya tarik balik lah. Tak apa bagi lalu aja. Inilah yang Jangan saya main maksudkan. perkara ini. Yang Berhormat. Julutun duduk diam. Duduk. Apa pandangan Bengkelan Yang Berhormat terhadap Jangan biadab. terhadap negara di rantau Asia ini? Ada yang menyatakan sokongan terbuka kepada Zionis Israel dalam pembantaian kepada orang Palestin. Dan setujukah Yang Berhormat kalau parti Yang Berhormat sendiri selain daripada berbahas, menyokong, menyertai demo, parti DAP buat satu kenyataan bertulis untuk menentang kezaliman Zionis Israel ini? Itu Yang Berhormat Pengkalan Cepa ni tak ikut apa yang berlaku. Kerana Yang Berhormat Ipoh Timur sendiri seperti musuh kepada Yang Berhormat Pengkalan Cepa telah berkali-kali mewakili parti untuk menyatakan pendirian. Maksud saya kenyataan rasmi, kenyataan rasmi berbeza dengan ucapan begini.
Di mana Jangan satu sangka jahat. hadir press conference dia pun hadir. Tapi anda tak ikut, hanya lihat kafe saja. Saya ikut dan saya telah Itu sebut yang jadi mengiktiraf. masalah. Tetapi ada tak kenyataan rasmi? Di sini Kenyataan jadi rasmi. masalah. Itu Penggalan soalan cepat, saya. sila Stick duduk. kepada question. Saya boleh hantar itu klip lah. Kalau tak tahu boleh hantar klip. Minta ya Wan Muhammad Ipoh Timur hantar Yang klip. Muhammad ni kepada faham soalan ke tak? orang ini. Saya kata kenyataan Saya rasmi. rasa, janganlah main politik Jangan bagi floor dekat dalam dia lah. isu kemanusiaan Gaza. Kita mengambil pendirian, mengecam apa yang berlaku. Sudah buat banyak kenyataan. Mengapa tak mainkan politik dalam perkara ini? Jangan pertikaikan keikhlasan kita untuk menentang genosid yang berlaku. Inilah pemikiran kolot daripada parti lawan. Bila kita 36 menentang, dia speaker. pun nak mempertikaikan. Bahkan boleh balik 36. Ini suara lebih, ini melampaui. 36 peraturan mesyuarat. 36 apa? Apa Sangkaan lagi? jahat. Sang jahat apa? Ini pemikiran kolot. Saya tadi Kita Yang menentang Muhammad, dia pun bagi nak peluang, pertikaikan. bagi dia Ini dulu. suara lebih. Saya bertanya dengan lunak apa pandangan Yang Berhormat Bagan terhadap negara di rantau Asia ini ada yang menyokong dengan statement terbuka terhadap Israel. Dan saya menyatakan setujukah Yang Berhormat untuk DAP juga buat kenyataan sebagaimana parti kami. Itu saja dah buat soalan saya. Mengapa kenyataan. dituduh kita kolot dan dah buat sebagainya? Ini kenyataan. sangkaan jahat. Hanya anda tak nampak saja, hanya nampak kafe saja. Itu yang jadi susah. Ya. Ini lagi Saya sila Yang Berhormat Bagan sila teruskan perbahasan. Dan yang lain jangan kacau. Ini banyak kacau ya. Perintah tetap Bagan boleh bagi laluan. Perintah tetap 36 10C. Mana-mana ahli tidak boleh mengeluarkan perkataan-perkataan yang harus menaikkan perasaan bersakit-sakit hati atau bermusuh-musuhan di antara satu kaum dengan satu kaum yang lain di Malaysia. Dan untuk kita supaya semua rakyat Malaysia boleh bersatu padu menyokong isu Palestin, kita haruslah janganlah panggil orang lain kafir supaya kita boleh bersatu dalam isu ini. Dan saya mintalah kita dapat nasihat daripada pertubuhan Islam terbesar Indonesia iaitu Nahdlatul Ulama sejak tahun 2019 telah mohon supaya orang Islam jangan panggil orang bukan Islam kafir supaya kita dapat bersatu padu. Terima kasih. Yang Berhormat Berluas, itu sudah timbalan speaker buat ruling sebentar tadi. Jangan bangkitkan sekarang. Saya minta Yang Berhormat Bagan teruskan, yang lain Dia tak sila buat ruling duduk. tentang kafir mengkafir. Teruskan perbahasan. Saya kesal lah bila kita nak menyokong Gaza dan juga menentang Israel pun ada pihak yang nak kacau. Tak lihat kenyataan yang kita keluarkan sebelum ini. Ini yang mereka yang hilang akal macam itu. Berbalik kepada belanjawan 2024 dalam keadaan ekonomi global yang tidak menentu. Pertumbuhan ekonomi dan kos sara hidup yang meningkat merupakan cabaran utama. Dengan peperangan di Timur Tengah, ia telah meningkatkan kemungkinan pertumbuhan ekonomi sedunia akan jatuh meruduk dan harga minyak dan komoditi naik melambung tinggi. Pertumbuhan ekonomi tahun ini dijangka tidak dapat mencapai sasaran 4% untuk 2023 dan sasaran 5% untuk 2024. Oleh itu, Belanjawan 2024 telah berusaha untuk menangani cabaran ini dengan memberikan fokus kepada belanjawan yang meningkat kepada 394 bilion berbanding dengan 388 bilion pada Belanjawan 2023 dengan perbelanjaan pembangunan sebanyak 90 bilion berbanding dengan 99 bilion bagi Belanjawan 2023. Saya ingin tahu berapakah bayaran balik hutang daripada pinjaman skandal 1MDB pada tahun-tahun 2022, 2023 dan 2024 yang datangnya daripada perbelanjaan pembangunan. Peningkatan belanjawan ini penting untuk menjaminkan pertumbuhan ekonomi yang mampan termasuk menambahkan subsidi dan bantuan yang telah pun dilakukan oleh Belanjawan 2024. Sebarang cadangan pelaksanaan cukai baru
harus ditangguhkan kerana cabaran-cabaran ekonomi yang tidak menentu ini. Khususnya cukai keuntungan modal 10% ke atas keuntungan daripada penjualan syarikat yang tidak disenaraikan dalam Bursa Malaysia. Ini akan menimbulkan keresahan bahawa cukai ini akan diperluaskan kepada semua syarikat Bursa Malaysia. Sekurang-kurangnya dalam perkiraan keuntungan hasil, tetapkan nilai buku atau book value yang bukanlah berdasarkan kos sejarah atau historical cost. Kenaikan cukai perkhidmatan daripada 6 ke 8% dan perluasan skop kepada logistik, pembrokeran dan karaoke telah menimbulkan keresahan di kalangan industri besar, khususnya tentang logistik akan menambahkan kos barangan asas dan juga menaikkan kos sara hidup. Oleh itu, kita harap perkara ini boleh ditimbangkan supaya tidak dikenakan untuk tahun ini ataupun dilambatkan. Kerana bila kita sebut tentang logistik, ia ada kesan besar. Dan pada masa yang sama, kita harap bahawa kalau dinaikkan cukai perkhidmatan kepada 8%, ini akan menambahkan pandangan bahawa mungkin GST akan lebih rendah kerana bukan 8% tapi 6%. Oleh sebab itu, kita memohon merayu perkara ini dapat dipertimbangkan semula. Bagan, boleh sikit? Kalau kafir mengkafir tak bagi berkaitan dengan jangan kafir mengkafir di sini. Tak Bagan. Belum. Saya ingin menyentuh, terima kasih Yang Berhormat Bagan, berkaitan dengan SST tadi ya, logistik. Jadi kalau kita lihat, ramai yang di luar sana menganggap bahawa kenaikan 2% itu tak memberi kesan kepada inflasi. Dan saya sentuh kali ini dalam ucapan saya sebelum ini bahawa kerisauan kita adalah berkaitan dengan logistik. Daripada kosong sekarang ini menjadi 8%. Ya, dia akan mempunyai multiplier effect dalam ekonomi itu sendiri. Jadi saya rasa satu poin yang kita semua boleh bersetuju untuk kita lihat sekurang-kurangnya kerajaan kena jelaskan bagaimana kalau nak teruskan juga, bagaimana nak menangani perkara ini supaya rakyat tidak terkesan. Terima kasih. Itulah sebabnya saya bangkit, kerana ini adalah perkara yang menimbulkan keresahan di kalangan industri. Dan semua pun kita dalam kerajaan, kita nak sampaikan pandangan mereka kepada kerajaan. Dan saya percaya kerajaan akan mempertimbangkannya, khususnya tentang logistik. Oleh sebab itu kita memohonlah merayu bahawa perkara ini dipertimbangkan. Kalau nak dikenakan, saya rasa dalam keadaan di mana dunia ini menghadapi peperangan, perkara ini boleh dilewatkan dan bukanlah dikenakan sekarang. Kini banyak industri kecil dan sederhana perlukan bantuan segera kerana menghadapi masalah harga import tinggi kerana nilai ringgit yang rendah berbanding dolar Amerika Syarikat, ekoran pergolakan dan peperangan di dunia. Juga kos sara hidup yang tinggi, tempahan pembelian di kilang yang menurun, indeks pengeluaran industri telah turun 0.3% pada bulan Ogos berbanding peningkatan 0.7% pada bulan Julai tahun ini. Oleh itu adalah perlu kerana masalah aliran dana yang tidak mencukupi. Kita harap bahawa bantuan sampai kepada mereka dengan cepat. Janganlah kerana karena birokrasi lambat, akhirnya mereka terpaksa pergi cari alok. Dan saya juga tanya, adakah cukai untuk industri IKS tetap pada 5% untuk keuntungan bercukai pertama RM150,000? Adakah ia dikekalkan? Bolehkah pihak IKS dikenakan keuntungan bercukai pertama sebanyak RM1 juta pada tahap 15% juga? Bukan hanya kepada tahap RM150,000 untuk cukai, untuk keuntungan bercukai, tetapi untuk RM1 juta. Kerana sekarang IKS memang menghadapi cabaran yang amat tinggi dan kita harap bantuan segera diberikan, termasuk juga penurunan cukai untuk IKS. Sektor perkhidmatan adalah sebanyak RM82.4 bilion untuk 6 bulan pertama tahun ini. Merupakan punca utama atau 62% daripada keseluruhan pelaburan yang diluluskan sebanyak RM132.6 bilion untuk tahun 2023. Zon kewangan khas boleh memakin perkembangan sektor perkhidmatan yang pesat. Di sini saya ingin meminta sekali lagi
agar Yang Amat Berhormat dapat mempertimbangkan satu zon kewangan khas di Pulau Pinang, sama seperti yang didirikan untuk Johor Bahru. Kalau boleh, satu untuk selatan, satu untuk utara. Dan saya rasa ini penting kerana sekiranya Pulau Pinang yang sekarang membangun pesat dari segi industri pembuatan, tapi perlunya ada satu industri sektor perkhidmatan yang dapat saya rasa menjadi pemangkin ekonomi untuk Pulau Pinang. Kalau tidak, saya bimbang pelaburan akan menurun kerana kekurangan tanah dan sebagainya. So kalau sekiranya satu zon kewangan khas dapat didirikan, ia bukan sahaja akan memberikan manfaat kepada Pulau Pinang, tetapi juga negeri-negeri berjiran, termasuk Perlis, Kedah dan juga negeri Perak. Dan dengan syarat-syarat yang ada, Pulau Pinang memang dapat menyokong zon kewangan khas serupa ini yang akan memberikan manfaat kepada negara Malaysia. Saya nak merujuk balik sebelum masa habis kepada kawasan saya tentang keperluan 6 projek infrastruktur utama dalam kawasan Parlimen Bagan. Di antaranya ialah peruntukan 2.63 juta untuk perbaikan berkala bukan pavement dalam Bagan, juga peruntukan 3.65 juta ringgit untuk perbaikan berkala pavement, tadi ialah bukan pavement. Ketiga, anggaran kos rancangan tempatan banjir Sungai Niok sebanyak 54.5 juta ringgit. Keempat, perancangan tempatan banjir Mat Manding sebanyak 7 juta ringgit. Dan kelima, anggaran kos rancangan tempatan banjir Tok Sani sebanyak 20.2 juta ringgit. Dan keenam, anggaran kos rancangan tempatan banjir Sungai Pride sebanyak 5 juta ringgit. Saya tak mau berikan butiran terperinci, saya akan berikan secara bertulis kepada pihak kementerian dan harap bahawa perkara ini akan dapat diberikan perhatian yang sewajarnya. Puan Yang Dipertua, saya juga ingin mengalu-alukan peruntukan sebanyak 1.9 juta ringgit untuk sektor Kementerian Pendidikan. Sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan mendapat peruntukan yang paling besar sebanyak 59 bilion ringgit. Dan di sini saya ingin meminta bahawa sekolah-sekolah vernacular boleh diberikan perhatian. Saya lihat di sini grant RM20,000 diberikan kepada sekolah agama. Bolehkah satu jumlah yang sama diberikan kepada semua sekolah vernacular selain daripada itu sekolah itu perbelanjaan pembangunan? Kerana grant dan itu perbelanjaan pembangunan adalah lain. Dan juga harap bahawa perbelanjaan pembangunan untuk sekolah-sekolah vernacular boleh ditambah. Kerana saya perhatikan di sini apabila RM70,000 diberikan kepada sekolah-sekolah untuk menambah baik dan juga memperbaiki tandas, sekolah vernacular tidak diberikan wang untuk jumlah ini. Dan saya harap pada tahun depan apabila RM150 juta diperuntukkan untuk memperbaiki tandas di sekolah-sekolah, bahawa sekolah-sekolah vernacular boleh diberikan perhatian. Kalau bukan RM70,000 untuk tahun depan, sekurang-kurangnya RM50,000 setiap sekolah vernacular di Malaysia. Saya harap perkara ini boleh diberikan perhatian. Pada masa yang sama, apabila kita lihat tentang jumlah 1.9 bilion yang telah diberikan untuk JAKIM, pembangunan Islam, memang parti DAP tidak menentangnya. Dan kita harap bahawa jumlah untuk RIBI, iaitu untuk rumah ibadat bukan Islam, pun boleh diberikan perhatian yang sewajarnya. Bolehkah kerajaan memberikan peruntukan sebanyak RM100 juta, iaitu sampai pun 5% daripada apa yang diberikan untuk pembangunan Islam. Sekarang RM50 juta, bolehkah ia ditambah kepada RM100 juta? Saya rasa dalam aspek ini pihak pembangkang pun tidak akan menentang, kerana inilah satu jumlah yang bukan besar, tapi akan menunjukkan bahawa memang bukan sahaja Islam adalah agama persekutuan, tapi negara-negara lain bebas beragama dan juga mempunyai hak yang dihormati oleh kerajaan Malaysia. Saya harap perkara ini boleh dinaikkan RM100 juta yang tak sampai 5% daripada apa yang diberikan untuk pembangunan Islam. Saya lihat itu
Idaman Kota pun mengangguk kepala setuju juga. Okey, baik. Dan di sini saya harap bahawa ekonomi hijau atau carbon tax ini yang telah pun di-showkan, saya harap bahawa pihak kerajaan boleh berikan tumpuan kepada circular economy. Ini adalah lain daripada apa yang telah diberikan selama ini, tapi kerana perkara ini agak besar, bukan mudah untuk saya cakap dalam masa berapa minit, tapi secara ringkas harap boleh diberikan perhatian untuk usaha ini. Nah, sebelum saya pergi kepada itu carbon tax, saya ingin bertanyakan tentang isu beras. Ini satu isu yang agak besar. Cuma pun ada banyak tindakan diambil ke atas pengedar dan juga pengusaha beras yang mencampuri beras tempatan dengan beras import. Adakah ini menjadi satu amalan untuk semua pengusaha-pengusaha, termasuk Bernas? Saya difahamkan Bernas pun ada melakukan perkara seperti ini. Kalau ini benar, bolehkah saya dapat keterangan daripada pihak kerajaan? Adakah Bernas juga terlibat dalam kegiatan sedemikian? Kerana kalau ini berlaku untuk semua dalam industri ini, bukan hanya satu dua, tapi menjadi amalan sejagat daripada industri itu. Saya pun tak tahu mengapa Yang Berhormat Arau mengangguk kepala. Tapi dia faham. Okey, right. Nah, di sini saya juga ingin menimbulkan perkara tentang My Airline. My Airline ini satu masalah yang telah menjejaskan 120,000 pembeli tiket yang telah menembah tiket sebanyak 20 juta ringgit. Saya harap dan saya ingin memuji Yang Berhormat Menteri Pengangkutan kerana telah mengambil tindakan tegas. Dan kita harap bahawa keutamaan diberikan untuk membolehkan wang yang telah pun ditempah ini dikembalikan dengan segera, supaya refund ini boleh sampai kepada mereka yang perlukannya, bukan dah dilambat-lambatkan. Dan saya harap MEFCOM dan perkara ini boleh jelaskan mengapa lesen diberikan kepada My Airline bila ia memang tidak ada satu asas kewangannya kukuh. Macam mana boleh diluluskan oleh kerajaan lama? Ini saya harap boleh dapat satu penjelasan oleh pihak kerajaan. Dan satu lagi ialah tentang tindakan. Ya, saya nak landing. Satu lagi, tak ada masa. Tak ada masa. Satu lagi ialah tentang tindakan polis ke atas satu bom Rebirth, Reformasi, Resistance and Hope in New Malaysia. Bila penulis buku Kian Wong telah pun ditahan. Bolehkah saya dapat tahu apakah sebab tentang tahanan yang dijalankan ke atas beliau dan tindakan yang diambil ke atas buku ini yang telah pun diterbitkan 3-4 tahun yang dulu. Kerana ini telah menimbulkan banyak perasaan tidak puas hati di kalangan NGO-NGO dan juga masyarakat madani. Ya, point of order. Yang Mohd Point of order mana? 351. Kenapa? Yang Mohd pakai peranti itu, besok boleh tak saya pakai peranti ini untuk sebarkan Itu bukan live ucapan streaming. saya promo. Dia pakai peranti. Saya bukan live streaming, saya hanya baca daripada apa yang saya pun nak baca, tapi kadang-kadang terjadi live. Arau. Jadi Jangan terima kasih. kacau, Arau. Yang Mohd telah ini Yang Berhormat Arau nakal lah. Ucapan Yang Berhormat Ini pada Yang Berhormat Arau nakal lah. Ya. Saya Ucapan tak Yang buat Berhormat live streaming. Saya ucapan- baca dan apa ucapan yang saya Berhormat tulis. hari ini bagus. Sebab Yang Berhormat Cukup, tegur Arau. kerajaan. Itu ya, nak bagus. Tapi perkataan kafir mengkafir dan juga daripada Indonesia tu saya akan ulaskan nanti. Apa live streaming jadi? Tak sebut kafir mengkafir. Itu saya puji. Tapi nasihatkan kepada rakan-rakan lain. Jangan kafir mengkafir. Ini tak baik. Tak Yang betul. Berhormat Bagan, masa sudah tamat. Ya. Saya nak landing. Saya nak landing. Yang Terima Hormat, kasih. ini DAP Yang bukan Berhormat Arau, jangan kacau lagi. Sila duduk. tak. Dia Saya nak panggil landing. Chan, dia ketua parti Yang Hormat. Ya, DAP jadi sila nama duduk, DAP. Arau. Lagipun dia bakal ketua Menteri Pulau Pinang. Ya, tak apalah. Kalau anda syok lah. Syok sendiri tak apa. Bagan, sila Akhirnya Yang gulung. Berhormat Datuk Puan Yang Ketua, saya ingin menyokong belanjawan 2024
dengan harapan bahawa pihak kerajaan boleh memastikan bahawa semua program yang dijalankan dapatlah dilaksanakan dengan cepat supaya ia dapat sampai kepada rakyat. Kerana ini menjadi masalah utama. Apabila sebarang rancangan ini lewat dan kita tahu bahawa dalam itu sistem itu kewangan perlunya untuk tutup akaun pada masa yang awal. Nah, saya bagi contoh, kerana sebagai ahli parlimen, kita terpaksa tutup akaun pada bulan 9, akhirnya lanjutkan kepada bulan 10. Tapi takkan bila kita terpaksa tutup akaun pada bulan 10, 2 bulan kita tak boleh buat apa-apa. Rakyat tak boleh tunggu. So kita harap perkara ini boleh diberikan pertimbangan supaya yang penting ialah wang itu sampai kepada rakyat, jangan ada sebarang kelewatan dan kelambatan. Dan akhirnya kami percaya bahawa Belanjawan 2024 akan membolehkan Malaysia mencapai hasrat dan juga sasaran mereka menjadi di antara negara yang disanjungi di pentas dunia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bagan. Saya baca senarai pembahas untuk hari ini. YB Bago, YB Kinabatangan, YB Padang Besar, YB Jelutong, YB Rantau Panjang, YB Julau, YB Pasir Mas, YB Puncak Borneo, YB Alostar, YB Segamat, YB Tangga Batu, YB Tenom, YB Hulu Selangor, YB Kuala Selangor, YB Sungai Besar, YB Pasir Gudang, YB Padang Terap, YB Parit Sulong, YB Cerantut, YB Lupuk Antu dan YB Kuantan. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Bago. Terima kasih Pak Yang Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertamanya saya ingin menzahirkan di Dewan Yang Mulia ini solidariti dan sokongan Perikatan Nasional kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestin yang sedang pun berjuang untuk membebaskan tanah air mereka daripada penjajahan rejim Zionis Israel. Tuan Ketua, hari ini kita terima berita yang agak menggemparkan, iaitu satu tindakan maha zalim, kekejaman yang luar batas kemanusiaan, genosid yang dilakukan oleh rejim Israel terhadap mereka-mereka yang ada di sebuah hospital di Gaza. Ini kita tahu adalah satu tindakan yang tidak berperi kemanusiaan, melanggar batas-batas ketatasusailan kemanusiaan, melanggar undang-undang antarabangsa, dan sebab itu kita mengambil suatu pandangan kita harus mengutuk sekeras-kerasnya tindakan yang telah pun diambil oleh pihak rejim Zionis Israel ini. Puan Yang Ketua, pada hari Jumaat yang lalu, Yang Amat Berhormat Tambun telah membentangkan Belanjawan 2024. Ini diwar-warkan sebagai belanjawan yang terbesar dalam sejarah negara. Walaupun saya nak mengingatkan bahawa sebenarnya adalah lebih rendah daripada perbelanjaan yang telah pun disemak semula untuk tahun 2023, iaitu sebanyak 397.1 bilion. Persoalannya tidak apalah kalau besar ke kecil, yang agak penting ialah bagaimana peruntukan belanjawan ini nak disalurkan secara yang agak berkesan kepada rakyat dan juga menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Bagi saya, cabaran semasa yang paling getir buat negara kita ialah untuk mengekalkan momentum ekonomi yang berdaya tahan dalam tempoh yang agak mencabar setahun ataupun 2 tahun ke hadapan ini. Dan lebih baik daripada keadaan yang kita hadapi waktu zaman pandemik yang lalu. Menurut Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD, pertumbuhan ekonomi global dijangka akan kekal lemah, iaitu berkembang hanya sekitar 2.7% pada tahun 2024 berbanding 3% pada tahun 2023. Maka baru-baru ini
unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar juga yang telah pun disemak semula oleh Bank Dunia kepada 3.9% berbanding 4% pada tahun 2023. Dan ini menunjukkan realiti sebenar ekonomi negara yang mana wujud tanda-tanda penguncupan ekonomi di sebalik senario pertumbuhan global yang agak mencabar ini. Saya ingin menegaskan bahawa mengambil kira risiko penguncupan ekonomi, Belanjawan 2024 tidak menyatakan secara terperinci apakah langkah-langkah luar biasa yang nak diambil oleh kerajaan untuk memastikan setiap aspek perbelanjaan ini dibuat secara berhemah di samping memperkukuhkan kemampuan keuangan negara untuk membiayai pembelanjaan pengurusan dan pembangunan serta membantu rakyat yang sedang pun menghadapi kesukaran hidup. Dan dalam nak menjana sumber pendapatan kerajaan, Yang Muhammad Tambun telah mengemukakan cadangan iaitu sebuah reformasi cukai yang dikatakan cukai penghormatan daripada 6% kepada 8%, iaitu peningkatan 2%, dikecualikan ialah sektor makanan, minuman dan telekomunikasi. Menurut unjuran tinjauan fiskal dan anggaran hasil kerajaan persekutuan 2024, hasil cukai penghormatan unjuran yang diunjurkan tadi meningkat daripada 16.6 bilion kepada 17.5 bilion, iaitu hanya lebih kurang 900 milion sahaja. Tetapi kesan daripada kenaikan itu bagaimana ramai ahli yang berhormat telah membincangkan adalah kesan pengganda, multiply effect. Mungkin nominal saja 900 milion, tapi mungkin 2-3 kali ganda membebankan pada rakyat. Sebab itu bagaimana yang ramai menyuarakan walaupun kecil, kesannya adalah agak besar kepada rakyat. Walaupun cukai pendapatan ini kita kecualikan 3 sektor disebutkan tadi, oleh kerana ekonomi negara kita ini bergerak dalam rantaian bekalan yang saling berhubung kait, impaknya sudah tentu Tuan Yang Ketua memberikan kesan kepada sektor-sektor lain yang juga akan meningkatkan kos pengeluaran barangan dan perkhidmatan yang akhirnya terpaksa ditanggung oleh pengguna. Dan ini bermakna kenaikan cukai itu pasti juga akan meningkatkan beban yang ditanggung oleh rakyat. Tuan Yang Ketua, soal kedua yang saya nak bangkit sini ialah rasionalisasi subsidi. Belanjawan 2024 telah menyentuh mengenai pelaksanaan rasionalisasi subsidi. Pada tahun hadapan dikatakan sebanyak 52.8 bilion disediakan untuk subsidi dan bantuan sosial. Ia ini berkurangan daripada 64.2 bilion yang telah pun diperuntukkan pada tahun ini. Saya duk kira jumlahnya ialah lebih kurang 11 bilion ringgit. Persoalannya walaupun telah pun dipotong, ke manalah wang yang 11 bilion ringgit itu nak digunakan? Sama ada untuk dibentikan dalam bentuk bantuan-bantuan pada kumpulan yang terkesan ataupun untuk membayar hutang-hutang dan lain-lain lagi. Dan kemungkinan kalau itu dilakukan, kesan pada pengguna tidak sampai ke mana. Dan saya juga telah mendengar daripada awal hingga akhir ucapan Belanjawan Tambun, agak malang tidak dijelaskan mekanisme ataupun rasionalisasi dan penyasaran subsidi dan bagaimana pula dia nak dilaksanakan. Ini tak disebutkan. Misalnya Tuan Yang Ketua ialah masalah subsidi petrol. Ia ini disebutkan kuantum yang terbesar. Bagaimana kerajaan nak menentukan golongan pendapatan manakah yang agak masih menikmati subsidi dan golongan mana pula yang tidak mendapat subsidi? Adakah kerajaan akan menggunakan kategori yang biasa kita sebutkan B40, M40 ataupun T20 sebagai asas penentuan ataupun ada formula baru yang nak digunakan untuk menentukan siapa yang dapat dan siapa yang tidak dapat. Ini mungkin akan menimbulkan banyak persoalan di kalangan rakyat di negara kita. Dan ini akan dilaksanakan pada tahun hadapan. Penentuan ini betul penting kerana tekanan kos sara hidup dirasai oleh semua rakyat tanpa mengira kelas pendapatan. Misalnya kumpulan isi rumah M40 juga
yang tinggal di kawasan bandar seperti Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan sebagainya ini, mereka juga akan menanggung beban kos sari hidup yang ditanggung oleh keluarga mereka mungkin sama dengan apa yang juga ditanggung oleh kumpulan M ataupun B40. Dan apakah jadi sekiranya kerajaan memutuskan bahawa kumpulan ini juga tidak layak untuk menikmati subsidi petrol. Selain itu, harga barang dan juga perkhidmatan yang juga pastinya akan meningkat sekiranya para pengusaha dalam industri pengangkutan dan logistik tidak juga menikmati subsidi bahan api ini. Jadi kalau kos pengangkutan dan juga logistik itu meningkat, maka pastinya harga barang-barang yang menggunakan pengangkutan ini juga akan naik. Harga beras akan naik, harga ayam akan naik, ikan, telur, sayur, susu dan sebagainya. Pastinya akan meningkatkan kos pengangkutan. Apapun perbelanjaan golongan M40 ini tidak boleh disifatkan sebagai golongan berada dan pastinya dia akan meningkat. Malahan golongan miskin yang tidak dibantu oleh kerajaan melalui penyematan subsidi juga akan terbeban dengan kenaikan harga barangan dan perkhidmatan. Bantuan yang diberikan oleh kerajaan dalam pelbagai bentuk penyematan subsidi juga akan habis dibelanjakan begitu saja untuk nak menampung kenaikan harga barang tanpa mereka dapat menikmati apa-apa manfaat daripada tambahan tadi. Jadi persoalannya, bilakah masanya hasil penyematan subsidi tadi dikatakan boleh diagihkan kepada rakyat yang berhak untuk menerimanya. Dan saya pasti dalam ucapan yang Amat Berhormat Tan Bun mengatakan segala apa yang dapat dijimatkan akan diagihkan semula pada pengguna-pengguna. Saya ragu dan bahawa itu akan berlaku. Sementara itu, dengan langkah-langkah kerajaan untuk menarik balik subsidi harga ayam, telur dan dikatakan diadakan pengapungan atas sebab sekarang ini dia sudah stabil. Adakah jaminan bahawa bila diangkat dan diapungkan tadi harganya akan kekal ataupun harganya akan turun ataupun harganya akan naik? Pastinya kalau dia naik dan biasa trennya begitu, maka bebanan yang ditanggung oleh pengguna adalah berlipat kali ganda. Saya nak menyentuh soal kos sara hidup. Sebahagian besar kita tahu bahawa walaupun kadar inflasi di negara kita ni hanya lebih kurang 2% saja, ini dikatakan terendah. Hakikatnya kita tahu bahawa di luar sana masih terbeban dengan peningkatan kos sara hidup yang tinggi. Indeks harga pengguna yang mewakili kadar inflasi juga hanyalah satu petunjuk pergerakan harga saja. Realitinya di bawah tidak begitu. Ada kawasan-kawasan yang terpaksa menanggung kenaikan kos jauh lebih tinggi daripada kadar 2% yang disebutkan tadi. Jadi oleh sebab itu, faktor semasa seperti kejutan geopolitik. Sekarang ini kita tahu apa yang berlaku di Timur Tengah, apa yang berlaku di Ukraine. Kedudukan ringgit kita hari ini 4.75. Hebat, sudah naik. Bukan naik nilai tapi turun dibandingkan nilai US dollar. Dan ini pastinya akan bawa kesan tambahan kepada bebanan selain pada SST yang hanya naik 2%, tetapi dengan sebab penurunan nilai ini kita akan menanggung beban yang besar. Jadi cadangan saya, Tuan Sri Ketua, ialah supaya diteliti dengan semasak-masak ni. Sebelum dilaksanakan itu, apakah kajian menyeluruh telah dibuat untuk menilai apakah kesan, implikasi daripada cadangan untuk mensasarkan semula subsidi, siapa yang mendapat faedah, impak kepada yang lain, dan kalau ada, apakah belanjawan yang telah disediakan tadi mampu untuk menjadi orang kata penimbal ataupun yang boleh menjadi cushion pada kenaikan harga barang-barang di masa-masa yang akan datang. Akhir sekali, Tuan Dipertua, saya nak menyentuh ialah soal keterjaminan makanan. It is a food security issue. Saya tidak melihat dalam belanjawan ini satu perancangan yang agak terperinci dikemukakan. Saya tak melihat tentang adanya peruntukan yang besar untuk menangani masalah bekalan bahan-bahan pengeluaran dalam negara. Ini telah pun kita bincang lama. Malahan dikatakan Singapura statusnya daripada food security antara yang terbaik di dunia. Malaysia ke-32 ke-33.
Ini satu perkara yang seharusnya harus diberikan perhatian. Jadi oleh sebab itu setiap tahun kita belanja 60 ke 70 bilion untuk membawa masuk bahan-bahan makanan. Kelapa pun kita import, sayur-sayuran, ikan, daging. Hampir sebahagian besar, ramai di sini bekas menteri-menteri pertanian pun tahu. Masalah sampai hari ini tidak dapat diselesaikan. Sepatutnya belanjawan ini sedar situasi sekarang ini sudah pun krisis. Kita lihat krisis beras. Bekalan pengeluaran beras negara patutnya 70% berbanding dengan 30% import. Yang terkini saya diberitahu hanya sudah sampai 60% saja. There is a shortage of Pagu boleh 10%. minta laluan, Pagu. Kota Melaka boleh minta laluan. Macam minta laluan juga. Macam. Ya, terima kasih Yang Mak Paguh. Saya teringat Yang Mak Paguh sewaktu Yang Mak Paguh menjadi Menteri Pertanian. Yang Mak Paguh memperkenalkan slogan pertanian adalah perniagaan. Dan setuju tak Yang Mak Paguh pada kali ini saya menyeru kita juga membuat slogan yang lebih penting, pertanian adalah keterjaminan masa depan. Apa pandangan Yang Mak Paguh? Pagu boleh bagi Kota Melaka laluan sikit tentang beras. Ya, terima kasih Pagu. Apa pandangan Pagu semasa Pagu menjadi Perdana Menteri menandatangangi perjanjian dengan Benas untuk biar Benas monopoli beras tersebut? 10 tahun. Bukanlah itu sesuatu keputusan yang membebankan rakyat sehingga hari ini kita menghadapi masalah beras itu keranalah Pagu apabila menjadi Perdana Menteri pergi tanda tangan 10 tahun dengan Benas biar mereka monopoli. Dan hari ini kita terikat dengan perjanjian tersebut. Dan Pagu tadi ada kata tentang kita mesti Pagu ragu tentang subsidi yang kita dapat jimat itu dapat sampai kepada rakyat. Kenapa Pagu rasa ragu? Adakah sewaktu Pagu jadi Perdana Menteri itu Pagu tidak laku secara hemah sehingga anak menantu pergi cabut ke luar negara sekarang pun tak boleh balik? Tarik balik. Ya, Pagu. Apa kaitan? Kenapa anak menantu tak boleh balik untuk menghadapi siasatan daripada SPRM? Sampai hari ini tak boleh balik lagi. Dia tarik. Itu sudah luar tak Bangsat ni orang ni. Apa? Pada betul. Perkara yang hujung akhir itu menantu saya itu ada niat jahat. Pasal perkara ini yang kita bahas bukan soal itu. Ya, saya minta supaya dia tarik balik kenyataan yang telah pun disebutkan tadi. Kota Melaka tarik balik. No. Speaker Peraturan Dewan. Di mana Speaker? Sebelum itu, di mana Speaker? Saya guna Peraturan Dewan 36/4. Bahasa kurang sopan dan biadab. Saya minta Yang Berhormat Arau tarik balik perkataan bangsat yang dihalakan terhadap Kota Melaka. Arau mengeluarkan perkataan bangsat terhadap Kota Melaka. Saya minta perkataan itu ditarik balik. Saya tidak selesai satu-satu. menuju kepada sesiapa. Yang Berhormat tadi benarkan perkataan biadab digupakan di Parlimen. Saya dah tengok Yang Berhormat diam. Selesaikan satu-satu Yang Berhormat. Ini kita menyebut secara umum. Saya tak sebut Kota Melaka apa. Saya tak sebut secara umum. Ya. Lepas perasaan geramnya saya pada mereka. Yang Berhormat, Kota Melaka dalam Dewan ini, ketika saya dalam Dewan ini, Kota Melaka tanya soalan. Yang melanggar peraturan Masyurat 369. Kota Melaka tanya soalan. 2 kali. Dan kerana pada ketika itu pertama kali Kota Melaka merujuk ahli Pagu yang melanggar perkara 369 merujuk kepada sifat seseorang. Speaker tidak mengambil tindakan untuk memberi amaran dan juga menarik balik perkataan yang digunakan. Hari ini kali kedua. Dan saya setuju supaya perkara ini diselesaikan. Kota Melaka diminta untuk tarik balik perkataan. Saya sudah arahkan Kota Melaka untuk tarik balik. Di mana Speaker? Satu. Tarik balik. Tarik balik. Fokus pada isu. Di mana Speaker? Puan yang dipertua. Puan yang tua. Jangan ingat jelutong ni. Jelutong bukan dia tahu semua. Jelutong ni dia. Jelutong, sila duduk dulu. Saya arahkan Kota Melaka untuk tarik balik tentang menantu apa-apa tentang menantu kerana ini sudah keluar tajuk.
kacau. Jangan speaker. Bahawa peraturan apa kita tak boleh cakap apa-apa keluar. Terima speaker, bawa peraturan mana kita tak boleh keluar tajuk. Itu duduklah, duduk. Tak ada apa-apa yang tak betul. Itu memang ruling dah buat. Peraturan mana yang benarkan tanpa berdiri berucap? Terima speaker, kalau nak Sila duduk, kalau tidak saya rehatkan tanpa. Terima kasih Speaker. Saya ingin tahu atas peraturan yang mana satu meminta saya tarik balik apa yang saya sebut tadi. Saya bantu Yang Hormat. 36.6 dibaca bersama dengan 36.9. Beluran sudah kata 36.6 dan 36.9. 36.6. Saya baca timbalan Speaker. 36.5 sama 36.9. 36.6 kan? 5. Seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas siapa-siapa ahli yang lain. Timbalan Speaker. Persidangan yang lepas saya pernah bangkit tentang anak menantu Pagu rali ke luar negara. Masa itu saya diminta untuk tarik balik oleh timbalan Speaker. Tetapi pada waktu tersebut masih belum lagi SPRM mengeluarkan pernyataan. Hari ini, waktu itu SPRM belum lagi mengeluarkan pernyataan bahawa Ahli yang berhormat, boleh satu persatu kah? Pendang pun mau berucap, Kotak Baru pun mau berucap, Kotak Melaka pun mau berucap, Arau pun mau berucap. Sila duduk dulu, jangan baca masa semua. Ketua Peraturan Mesyuarat 37.2. Saya baca, pengerusi boleh tidak membenarkan mana-mana ahli meminta penjelasan sekiranya Ketua Baru tak perlu mengajar bagaimana timbalan Speaker nak men-chairkan mesyuarat ini. Ya. Ketua Baru tak payah ajar timbalan Speaker. Ni Kota Melaka, you want to fight, go out lah. 36.5, seorang ahli tidak menyebutkan nama ahli lain, kosong juga ada didik dengan apa yang Kota Melaka sebut. Okey. Timbalan Speaker, sekarang merujuk kepada peraturan yang mana itu. Ini tak ada kena-mengena dengan anak menantu. 36.6 kan? 36.5, 36.6, 36.12. Siapa timbalan Speaker sekarang? Saya terus terang tadi, you tak faham. Awak sudah diber Semua duduk dulu. Timbalan Speaker. Apa lagi? Okey, biar saya habis peraturan ini. Apa yang dibangkit atas peraturan sama? Puan Ketua, selesaikan masalah. Kau tarik balik Kota Melaka. Apa yang dibangkitkan oleh Kota Melaka adalah tanya soalan. Beliau tanya soalan. Saya sudah kata apa yang ditanya oleh Kota Melaka sudah keluar tajuk. Kita bincang tentang beras untuk minta penjelasan kenapa sentuh menantu pula. Jadi kalau semua ahli-ahli yang berhormat hanya mau buat kacau, saya tidak akan benarkan pencerahan selepas ini. Jadi saya harap Kota Melaka boleh tarik balik tentang menantu sahaja. Timbalan Speaker, beri peluang kepada saya untuk berikan penjelasan. Anak menantu tak ada kaitan. Fatwa sudah dibuat. Ya. Itu telah melanggar arahan. Jangan ikut perangai Zionis Kota Melaka. Pendan, itu sangkaan jahat. Duduk dulu. Nanti. Saya minta pendam untuk tarik balik dulu. Itu sangkaan jahat, saya sudah dengar. Jadi Ketua, Puan Ketua. Pendang tarik balik, Zionis.
duduk, saya sudah arahkan pendang untuk tarik balik, tapi semua buat bising. Macam mana dia nak tarik balik? Ketua, kita settle kes ni. Minta Kota Melaka tarik balik yang itu, saya akan tarik balik yang itu. Betul lah, pendang. Ketua dibuat dekat dia dulu. Speaker, saya pernah dihalau keluar Dewan kerana tidak mengikuti apa yang disebut oleh Speaker. Speaker dah buat fatwa tadi suruh tarik balik. Kalau tak nak tarik keluar lah. Ketetapan. Barulah nampak adil, Speaker. Terima kasih. Terima kasih, Speaker. Kenyataan Zionis yang dihalakan... Saya sudah dengar. Saya sudah arahkan pendang untuk tarik balik. Itu sudah clear. Minta tarik balik. Kita settle. Puan Dipertua. Apa settle? Tarik balik. Dia tarik balik. Fatwa dekat dia dulu. Tarik balik. Apa Lepas settle? tu saya akan tarik balik lah. Tak ada masalah. Sebab saya kata jangan. Bukan saya tuduh dia. Bila jangan, tak semestinya dia Zionis. Jangan ikut perangai-perangai ada apa ni. Itu sangkaan jahat, pendang. Jangan. Bila jangan. Minta dia tarik balik dulu. Saya akan settle benda ni. Tak ada masalah. Senang saja. Sebab saya sebut dia jangan menjadi apa ni ikut perangai Zionis. Maknanya dia bukan Zionis lagi. Jangan. Ada elemen-elemen yang ada perangai-perangai Zionis. Satu dua perkara tu bukan keseluruhan secara holistik dia Zionis. Boleh ulangi tarik balik dulu dia. Yang dia menyebut secara khusus anak menantu tadi. Dia sebut secara khusus anak menantu tadi. Tarik balik itu dulu. Saya sebut dia jangan jadi macam Zionis. Ada elemen-elemen yang sedikit sebanyak bukan holistik. Dia Zionis tidak. Kita boleh settle. Satu persatu. Saya minta Kota Melaka untuk tarik balik dulu. Kemudian pendang juga perlu tarik balik. Dan Arau tarik balik kenyataan beliau juga. Arau. Satu persatu. Ahli-ahli yang berhormat sedang baca masa Dewan. Jadi Kota Melaka jangan buat penjelasan apa-apa lagi. Saya sudah bagi petua untuk tarik balik itu tentang menantu. Tak ada kaitan dengan perbahasan. Timbalan Speaker. Kalau nak saya tarik balik, mesti dengar penjelasan saya. Saya tak mau. Saya nak jelaskan. Timbalan Speaker. Tarik balik. Saya meneliti perbahasan Tarik balik. Tak perlu penjelasan. Yang lain jangan bising dulu. Saya mula dengar, saya meneliti. Saya dengar ucapan Pagu daripada mula sampailah ke beras. Waktu dia mula-mula kata, dia kata dalam ucapan dia, kita boleh tengok Hansard. Dia sebut tentang kerajaan perlu berhemah. Dia sebut, Pagu ada sebut tentang hemah. Pagu sebut tentang subsidi. Peraturan dia kata subsidi yang dijimat bolehkah sampai kepada rakyat? Dia ragu, dia kata. Dia Sebab lepas itu dia kata tentang beras. Ya, dia kata tentang beras. Sebab itu saya cantumkan semua yang disebut oleh Pagu itu dalam satu ayat. Saya tanya kepada Pagu. Okey, sudah. Cukup penjelasan. Saya sudah kata, saya tahu. Sila duduk. Saya minta Kota Melaka untuk tarik balik tentang menantu. Kalau tak mau, Kota Melaka boleh rehat sampai after lunch balik. Kalau tidak, selepas ini semua pencerahan saya tidak akan beri kerana saya rasa ini buang masa sahaja. Terima kasih, Speaker. Saya nak... Kampa, sila duduk. Kampa juga keluar. Saya guna peraturan mesyuarat 43. Keputusan saya adalah muktamad. Jadi kalau tak mau tarik balik,
saya minta keluar rehat selepas after lunch dan juga petang. Sekarang giliran petang untuk tarik balik. Saya akan tarik balik. Saya dah cakap kita boleh settle. Tapi dia tak fatwa bagi dekat dia dulu. Tarik balik. Kalau dia tak mau tarik balik, dia keluar. Saya akan Inilah Dewan Rakyat tau. Pendang. Inilah Dewan Rakyat. Ini bukan pasar tau. Tahu. Puan Yang Dipertua. Okey, saya setuju dengan Apa you tarik balik, saya tarik balik. Pendang. Ini bukan pasar tawar-menawar tau. Tak, you dulu. Saya arahkan Kota Melaka untuk tarik balik sekarang. Okey, saya tak degil Puan Dipertua. Saya setuju dengan arahan, dengan apa yang berkenaan dengan saya kata tadi ni. Ya, saya setuju. Saya tarik, Puan ni menarik baliklah. So yes, Okey. Dia pening lah. Saya sebut pasal anak menantu Pagu. Tarik balik. Saya rasa masa pun sudah tunjuk jam 1:30 hari. Jadi saya pun sudah arahkan Kota Melaka untuk keluar dan masuk balik selepas lunch. Jadi saya tak mau baca masa lagi. Kalau Kota Melaka tak mau rehat pun perlu rehatlah kerana sekarang masyarakat akan ditangguhkan. Okey. Saya akan bagi Bagong untuk gulung dan habiskan. Yang Hormat Speaker. Bila keputusan Speaker untuk tarik balik dan menghalau Yang Hormat Kota Melaka jam 1. Maknanya keputusan itu redundant. Tak ada penalti pun. Kalau sekarang jam 1. Dia akan balik 2.30. Ya, Jangan persoalkan itu keputusan Speaker. Hari itu pun saya arahkan Pendang untuk keluar dan balik semula after lunch. Jadi ini pun saya buat keputusan sudah. Dia boleh tinggal sini sampai 2.30 kalau tak apa. Jadi beluran sila duduk bagi Bagong habiskan perbahasan. Kota Melaka jangan jadi Zionis lah. Pendang. Apa ni? Tarik balik. Ini tuduhan sangkaan jahat. Pendang tak ikhlas. Pendang tidak ikhlas. Beliau mengulangi kenyataan Zionis. Beliau tak ikhlas. Tarik balik, jangan ulang sekali lagi. Saya minta Pendang tarik balik. Beliau tak ikhlas. Tapi Pendang ulang sekali lagi. Halau Pendang. Baru saja tarik balik. Ucap lagi. Jangan jadi Zionis lah. Jangan jadi Zionis. Tarik balik. Pendang. Yang lain sila duduk. Pendang. Arahkan Pendang untuk tarik balik lagi kerana dia tak tarik balik. Saya sudah arahkan dia untuk keluar. Kota Melaka keluar sajalah. Terima kasih Speaker. Saya akan keluar daripada Dewan. Saya mempertahankan hak saya. Okey, keluar saja. Tak perlu buat penjelasan. Ahli-ahli Yang Berhormat sedang bacakan masa. Sebenarnya Yang Berhormat Kina Batangan boleh berucap, tapi sekarang mesti berucap selepas lunch break. Jadi jangan buat apa-apa penjelasan lagi. Keluar saja. Polis sudah serah permohonan notis. Saya sudah kata itu tak ada kaitan dengan perbahasan hari ini. Kota Melaka, jangan baca masa lagi. Saya bagi Bagong untuk habiskan perbahasan Bagong. Kota Melaka keluar dulu.
Arau. Saya minta Kota Melaka keluar dulu. Jangan tekan mic lagi, keluar dulu. Saya sudah kata keputusan pengerusi adalah muktamad. Puan Pengurusi. Melaka. Peraturan mesyuarat. Buat malu orang Melaka. Peraturan mesyuarat 44.2. 44.2. Cukuplah, cukup semua cukup. Saya sudah kata, saya arahkan Kota Melaka keluar untuk balik selepas. Saya bacakan point of order. Boleh ditambah kalau dia Bentara jalankan tugas bentara. Sekarang saya arahkan Arau. Patut tambah ni. Arau. Arau keluarlah. Saya arahkan Arau untuk tarik balik perkataan unparliamentary tadi. Saya kata perkataan apa ni? Saya tak mau sebut itu perkataan yang saya tak akan sebut. Saya cakap apa? Saya cakap apa? YouTube. Yang Berhormat Arau telah mengeluarkan perkataan yang saya pun tak mau sebut. Okey. Saya nak beritahu. Tapi kita semua telah dengar. Tadi Jelutong telah mengeluarkan perkataan skandal kepada pemimpin PAS dan perkataan biadab. Speaker yang sama tak kata apa. Tapi tadi saya kata apa yang saya nak tarik balik yang satu. Dan saya kata dekat siapa? Dekat siapa saya tak sebut Kota Melaka. Timbalan Speaker, arahan telah diberikan. Ya saya tak. Arau. Kalau perkataan tak tuju kepada sesiapa pun tak boleh sebut perkataan itu dalam Dewan. Apa dia? Dia sebut skandal PAS, dia sebut saya sebut biadab. Tentang apa yang disebut oleh Arau, bukan siapa-siapa. Saya tak tahu, saya sebut perkataan mungkin penyamun, saya kata itu kot. Kalau Arau tak mau tarik balik, saya check Hansard atau live streaming, nanti saya akan kenakan peraturan guna Timbalan Speaker, unquote, beliau menyebut perkataan bangsat, quote unquote, disebut oleh Arau. Perkataan bangsat itu saya tak tuju pada siapa. Tapi kalau walaupun tak tuju kepada siapa, tak boleh disebut dalam Dewan. Dia telah mengeluarkan perkataan-perkataan kepada Pago. Saya dengan geramnya saya bangun. Jadi tarik balik. Saya menghadap kat speaker. Saya menghadap kat dia. Saya kata saya menghadap speaker. Tapi kalau speaker rasa terkecil hati, no problem, saya boleh tarik balik. Tapi saya bukan tarik dekat dia. Bukan tarik kat mana-mana penyamun. Saya tidak, saya tarik hanya perkataan ini untuk umum. Saya geram. Ya Muhammad. Cukup. Tarik balik saja. Untuk speaker yes. Bukan untuk dia. Saya tak kata dekat dia. Okey, tarik balik saja. Saya melepaskan perasaan para umum, bukan Speaker, tak boleh sepatutnya tak boleh benarkan beliau buat penjelasan. Tadi Kota Melaka tak dibenarkan untuk penjelasan. Saya ada bagi masa untuk Kota Melaka buat penjelasan. Cukup. Saya bagi 5 minit untuk Bago selesaikan perbahasan. Terima kasih Tuan Ketua. Banyak masa dah terbuang.
Saya hanya mengambil masa 2-3 minit saja, iaitu pertama respon pada Macang tadi saya setuju. Dulu waktu Menteri Pertanian saya sebutkan pertanian itu perniagaan. Saya fikir masih boleh dipakai, tapi kerana diubah pertanian adalah keterjaminan makanan, kita harap Menteri Pertanian yang ada sekarang boleh menyambut cadangan itu. Terima kasih. Yang soal Kota Melaka itu saya fikir saya tak perlu nak respon, nak jawab. Belanjawan ini Tuan Ketua tidak pun memberikan tumpuan untuk menyelesaikan isu sebenar keterjaminan bekalan makanan, termasuklah soal bekalan dan harga yang secara menyeluruh. Bagaimana hendak meningkatkan pengeluaran beras tempatan? Sebagai contoh saya telah sebutkan tadi yang sekarang ini sudah pun turun daripada 70% kepada 60% pengeluaran negara. Satu jumlah peratusan yang besar. Dalam ucapan yang Amat Berhormat Tan Bun tak ada menyentuh soal itu. Sedangkan realiti sekarang ini kita berhadapan dengan krisis beras. Dan krisis beras ialah beras tempatan. Sewajarnya untuk respon pada situasi krisis itu, saya cadangkan Fund for Food yang pernah disebutkan dulu disediakan satu jumlah yang besar, mungkin 1 ke 2 bilion untuk membolehkan pesawah kembali semula untuk mengusulkan tanaman padi. Dan kenaikan yang telah disebutkan 1,300 metrik tan itu agak rendah. Dia tidak merupakan satu yang agak insentif boleh menggalakkan. Jadi sebab itu langkah seperti ini saya fikir perlu diambil secara secepat mungkin kerana situasi global dari segi bekalan beras dunia sekarang ini agak terancam. Dan kita tahu banyak negara pengeluar pun hari ini menyekat pengeksportan beras, dan kalau Malaysia yang mempunyai kemampuan untuk membekalkan beras tempatan secara sendiri, sewajarnya langkah ini diambil oleh pihak kerajaan. Isu yang kita tahu sekarang ini soal kekurangan beras tempatan dalam pasaran dan keputusan Menteri Pertanian untuk menyerahkan tugas ini kepada farmer. Dulu pun bekas Menteri Pertanian pun ada di sini menyatakan itu tak sewajarnya. Bercanggah dengan Akta Padi dan Beras Negara, Akta Fama sebenarnya, itu tak harus dilakukan. Sedangkan kita tahu sudah sekian lama wujud sistem pengedaran beras negara kita. Sampai ke mana Ceruk pun ada kedai yang boleh mengedar. Kenapa agensi seperti Fama yang tak boleh dipertanggungjawabkan tugas itu diberikan tugas yang maha berat? Itu bagi saya adalah satu perkara yang tidak seharusnya berlaku. Jadi oleh sebab itu mesti ada satu penyelesaian jangka panjang. Satu yang saya sebutkan tadi, pengeluaran mesti dipercepatkan. Keduanya, berikan bantuan pada pesawah-pesawah kita untuk tanam padi semula. Ketiganya, insentif tertentu mesti dibuat supaya kita tidak berhadapan isu kekurangan beras itu untuk satu tempoh yang panjang. Tuan Ketua, Belanjawan 2024 mengesahkan masalah kekangan fiskal yang dihadapi oleh kerajaan. Subsidi bakal dikurangkan, kemudian cukai dinaikkan dan kemampuan kerajaan untuk membantu rakyat menjadi semakin terhad. Jadi tekanan kos sara hidup rakyat dijangka akan terus meningkat dan sebenarnya belanjawan ini tidak dilihat boleh menyelesaikan masalah yang saya bangkitkan tadi. Terima kasih Tuan Ketua dan terima kasih pada saudara saya sekalian. Mak Bagus, ada seminit lagi mungkin boleh sedikit tanya berkaitan padi tadi. Tak perlu. Saya guna peraturan 37.2. Ahli-ahli yang berhormat, memandangkan sekarang jam telah menunjukkan pukul 1.13 tengah hari, saya menangguhkan mesyuarat sekarang dan akan bersambung semula jam 2.30 petang. Terima kasih.